Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini dalam siri Tazkirah Ramadan yang bertajuk muhasabah diri tentang puasa kita pada kali ini. Sidang penonton serta anak murid yang Ustaz kasih sekalian, insya-Allah sepanjang kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan ini, kita yakin insya-Allah Allah akan memberi segala ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya ialah yang pertama, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa dalam bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu sekiranya kita berpuasa dengan penuh ikhlas, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang kedua, mafhum daripada hadis Qudusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya adalah Allah sendiri yang akan mengganjari ibadah puasa ini. Ganjaran yang ketiga, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ini akan mendapat dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ganjaran yang keempat, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa orang yang berpuasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita banyak berdoa sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan menunaikan semua doa-doa kita. Ganjaran yang kelima, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ini akan dapat masuk ke syurga melalui pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. InsyaAllah, kita akan bersama-sama masuk ke syurga Allah. Ganjaran yang keenam, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa akan memberi syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang berpuasa di akhirat kelak. Ganjaran yang ketujuh adalah berpeluang bertemu dengan Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah di antaranya malam yang menjadi dambaan para orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu di antara ganjaran-ganjaran Allah yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, sangat banyak. Dan di antara ditambahkan lagi dengan ibadah-ibadah bersedekahnya, membaca Al-Qurannya. Semua ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu lagi perkara yang kita tidak sedar. Panjang 30 hari di bulan Ramadan kita berpuasa, sebenarnya ada satu aspek lain yang Allah mendidik kita. Mari kita lihat. Yang pertama, menjaga waktu solat. Bagaimana Allah melatih kita menjaga waktu solat? Sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum kita berpuasa, bagaimana sikap kita dengan waktu maghrib? Ya, ketika azan maghrib dilaungkan, kita masih lagi di taman permainan. Kita masih lagi di gedung-gedung perniagaan. Kita masih lagi di kedai-kedai makan. Ya? Tetapi cuba lihat bagaimana bulan Ramadan Allah melatih kita selama 30 hari kita sentiasa menepati waktu maghrib.
Betul atau tidak? Betul. Kerana kita lapar dan kita nak mengambil sunat menyegerakan berbuka puasa setelah masuk maghrib. Ya? Ketika kita duduk menunggu waktu berbuka, kita sentiasa berzikir, berdoa sebanyak 30 hari. Amalan itu dilakukan secara istiqamah berulang-ulang. Insya-Allah, selepas pada bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita, kita menunggu waktu maghrib. Itulah didikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Begitu juga dengan waktu subuh. Kita bangun untuk bersahur tepat pada waktunya sebelum masuk waktu subuh. Untuk melatih kita agar menunaikan waktu subuh tepat pada waktunya. Sebelum bulan Ramadan, ya, kita selalu tersasar. Kadang-kadang kita solat subuh pukul 7, pukul 8, ya. Dan sebagainya. Begitu juga dengan waktu Isyak. Selepas pada solat Isyak, terdapat satu solat sunat, iaitu solat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan. Oleh kerana kecintaan kita untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah SWT, maka kita memastikan solat tarawih kita ini kita tunaikan pada setiap malam. Untuk itu, pastinya kita akan menepati waktu Isyak. Sebelum bulan puasa, adakah kita menepati waktu Isyak? Kebiasaannya kita akan solat lewat pada tu pukul 12, kadang-kadang dekat nak masuk subuh bangun baru solat Isyak. Bagaimana? Itulah didikan yang Allah berikan kepada kita sepanjang bulan puasa agar kita menjaga waktu solat tepat pada waktunya. Yang kedua, di antaranya didikan yang Allah ingin berikan kepada kita, iaitu untuk mendidik kita agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tentang makanan. Bayangkan, sebelum bulan Ramadan, bagaimana sikap kita pada makanan? Kadang-kadang kita makan sedikit, kita buang. Kadang-kadang yang tak patut kita beli, kita beli. Bila makan, belum habis, kita buang. Begitu juga dengan minuman. Tetapi, sepanjang bulan Ramadan, segelas air kosong dan sekeping biskut kering sangat menyelerakan. Ketika itu, sedar atau tidak, bagi kita, ia sangat berharga. Kita merasai bahawa walaupun benda itu sedikit, tetapi ia begitu perlu kerana kita sangat lapar dan dahaga ketika itu. Inilah didikan yang Allah hendak beri kepada kita agar kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah, sama ada sedikit ataupun banyak, kita bersyukur dengan apa yang ada. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah. Sekiranya kita kufur kepada nikmat yang Allah kurniakan, nerakalah tempat. Yang ketiga, tarbiyah sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini adalah melatih lidah kita agar membenci dan menjauhi daripada mengumpat, daripada memperkatakan perkara-perkara yang tidak baik, memfitnah manusia yang lain. Di samping itu juga, ya, bukan hanya lidah, tetapi tangan-tangan kita yang menulis perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Kerana kita bimbang dengan ancaman daripada hadis Nabi SAW, iaitu ramai yang berpuasa, akhirnya puasanya adalah kosong, sia-sia. Kerana apa? Kerana ketika berpuasa, ia hanya menahan makan dan minum saja, tetapi lidahnya menyakiti hati orang lain. Maka sia-sialah puasanya pada hari itu. Dari sepanjang bulan Ramadan, oleh kerana kita bimbang puasa kita ini hanya menjadi sia-sia sahaja, hanya lapar dan dahaga, maka kita berusaha untuk menjaga hati kita, lidah kita, tangan kita daripada melakukan perkara-perkara yang lalai, perkara-perkara yang merosakkan hubungan kita dengan manusia yang lain, daripada perkara-perkara keji, mengumpat dan sebagainya. Insya-Allah pada lepas saja bulan Ramadan ini, kita akan sentiasa menjaga seperti mana kita menjaga ketika bulan Ramadan. Yang keempat, di antara lain, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahawa untuk menjadi orang yang baik memerlukan suasana yang baik. Kenapa Ustaz kata demikian? Bayangkan, sekiranya kita seorang sahaja yang berpuasa, apa perasaan kita? Adakah kita mampu? Cabarannya sangat besar, ya. Kita berpuasa, rakan sebelah minum air, ibu dan ayah makan, ya. Saudara kita makan. Apa perasaan kita? Sudah pasti kita tidak mampu untuk bertahan. Akhirnya, kita juga akan berbuka puasa. Tetapi pada bulan Ramadan, semua orang berpuasa. Semua orang menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Akhirnya, kita mengikut bersama. Ya, kita rasa seronok. Ya, bila kita tengok orang lain buat, kita pun mampu buat. Dapat juga mencorak diri kita. Bagaimana puasa bulan Ramadan ini, ya, membentuk satu suasana yang apabila orang melakukan satu kebaikan, semua orang akan melakukan kebaikan tersebut.
Jadi selepas bulan Ramadan ini, kita kekalkan keadaan kita mencari suasana yang baik. Ibu dan ayah bertanggungjawab membentuk bi'ah yang baik di kalangan keluarganya. Kita juga, pelajar-pelajar, anak murid ustaz, kita juga membentuk suasana yang baik bersama dengan adik-adik kita, bersama dengan kakak dan abang kita. Suasana yang baik, apabila wujud suasana bi'ah yang baik ini, akan menyebabkan kehidupan kita menjadi harmoni, mendapat ketenangan, keluarga kita bahagia, insya-Allah. Jadi sidang penonton serta anak murid yang ustaz kasih sekalian, itulah di antaranya secara tidak langsung ataupun secara tanpa kita sedari, Allah SWT ingin mendidik kita. Bukan hanya kita mendapat ganjaran yang Allah janjikan kepada kita, tetapi sebenarnya Allah ingin membentuk budaya kehidupan kita kembali kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekat itu dulu tazkirah Ramadan ustaz, untuk kita muhasabah tentang puasa kita pada tahun ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita kekal menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.